أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa, baris yang keberapa? Sebab saya dah bawa Faridatul Faraid cetakan baru. Jadi saya tak bawa Faridatul Faraid cetakan baru. Muka surat 17 baris. Baris yang ke-15 daripada bawah, 12. Muka surat 17 baris yang ke-12 daripada bawah. Sebelum ni saya beritahu muka surat tu saya bawa cetakan baru. Saya pakai cetakan lama. Muka surat 20. Itu cetakan lama. Muka surat 20. Jadi tak sama muka surat kitab Faridatul Faraid cetakan baru dengan cetakan yang lama. Jadi dia muka surat yang berbeza. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada mereka itu, maka itu malaikat. Dan setengah daripada mereka itu malaikat. Mereka, ini malaikat, yang wajib ketahuikan mereka itu atas jalan tafsil. Jadi setengah daripada para malaikat wajib ketahuikan. Wajib tahu ni dengan bahawa mengetahui dengan bahawa beriktikad lah. Wajib ketahui ni kita bicara dalam ilmu tauhid. Mengetahui ni bukan tahu bilang. Mengetahui dengan bahawa mengetahui serta beriman. Mengetahui serta beriktikad. Tapi mengetahui ni atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu. Dan mereka itu malaikat yang wajib diketahui atas jalan tafsil 10 malaikat. Dalam kitab kita ni 10 malaikat juga yang wajib diketahui atas jalan tafsil. Jadi minggu lepas ulang balik dah ijmal dan tafsil. Ijmal dan tafsil. Ijmal dengan bahawa mengetahui serta berpegang secara kasar. Tafsil mengetahui serta berpegang secara satu-satu. Berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul secara ijmal, secara tafsil. Beriman dengan malaikat, kitab dan sekalian rasul-rasul. Ijmal, tafsil. Sifat 20 ataupun sifat 13, tafsil. 4 sifat rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, tafsil. Secara perinci.
Adapun secara ijmal, wajib mengetahui dan berpegang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil, ada langit, ada bumi. Itu mengetahui serta berpegang atas jalan ijmal. 20 ke 13 ke, itu atas jalan tafsil. Atas jalan ijmal, wajib berpegang nabi-nabi dan rasul-rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, atau mengetahui serta beriman atas jalan tafsil. Jadi 2 peringkat. Ijmal 1, tafsir 1. Jadi berkaitan dengan malaikat pun begitu juga. 1 atas jalan ijmal, 1 atas jalan tafsil. Atas jalan ijmal, wajib mengetahui dan berpegang bahawa bagi Allah banyak malaikat. Banyak mana hanya Allah yang mengetahui. Itu wajib beriman atas jalan ijmal. Hak nak bicara hari ni atas jalan tafsil, dalam kitab kita ni 10 malaikat. Dalam kitab kita ni 10 malaikat yang wajib diketahui atas jalan ijmal. Malaikat ni yang terpelihara daripada melakukan perkara larang. Malaikat ni dia suci daripada sifat manusia. Kita maklumlah malaikat ni tak makan, tak minum, tak berkahwin, tak beranak, tidak tidur, tidak disuratkan suratan amalan, tidak akan dihisapkan. Tidak akan dihisapkan. Tetapi malaikat akan dihimpun serta manusia dan jin di padang mahsyar. Malaikat tak ada suratan amalan. Malaikat tak ada hisap. Tetapi malaikat akan dihimpun di mahsyar bersama dengan jin dan manusia. Dan malaikat akan masuk ke dalam syurga. Dan malaikat akan berlazat-lazat dalam syurga dengan barang yang dikehendaki oleh Allah suruh Tuhan lah. Tapi sebagaimana malaikat tidak makan, tidak minum, di dalam syurga pun nikmat malaikat bukan makan, bukan minum lah. Nikmat bagi malaikat ni bukan berkahwin. Apa ada ni? Macam dalam atas dunia lah. Lepas tu apakah nikmat syurga yang malaikat akan berlazat-lazat dengan barang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah mengatakan malaikat ni berlazat dalam syurga dengan tasbih, dengan takdis, tu. Dengan berzikirlah. Jadi bagi mereka itu nikmat sebagaimana lazatnya manusia makan dan minum. Gitu. Itu malaikat. Itu hak berkaitan dengan malaikat. Kemudian nak pergi pula malaikat ni. Yang wajib diketahui cara tafsil. Tetapi terdahulunya didatangkan malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy. Sekarang sebelum kiamah ada 4 malaikat. Selepas dia kiamah jadi ada 8 malaikat. Dicerita dalam kitab kita ni malaikat yang menanggung arasy. Tapi yang kita baca tadi yang wajib diketahui atas jam tafsir 10. Jadi malaikat hamalatul arsy hak dalam kitab ni tidak termasuk malaikat yang wajib diketahui atas jalan tafsir. Pada ni memang setengah pandangan bukan malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah pun wajib diimani atas jalan tafsir.
Jadi orang tua kita, malaikat hanya didatangkan 10 malaikat tu, okey dah lah kalau ikut pandangan kita ni. Tapi pandangan kitab-kitab yang lain, malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah, wajib diimani atas jalan tafsil juga. Malaikat hafazah, bicara dah minggu lepas, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam. Malaikat hafazah, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam. Malaikat yang mencatat kebajikan, malaikat yang mencatat kejahatan, itu malaikat katabah yang mencatat. Malaikat hafazah ni malaikat yang menjaga anak Adam. Mana ada 2 malaikat pada satu pandangan. 2 malaikat ni dia akan 2 malaikat hafazah ni, 2 malaikat hafazah ni mula daripada jatuh benih ke dalam rahim ibu, ditugaskan 2 malaikat sampailah ke mati. 2 malaikat ni akan duduk di kubur pula, bertasbih, bertahlil, bertakbir, malaikat hafazah hingga kiamat. Jikalau yang meninggal tu orang mukmin. Kalau yang meninggal tu orang kafir, malaikat 2 malaikat tadi akan melaknat orang kafir tadi hingga hari kiamat juga. Ini malaikat hafazah yang menjaga anak Adam. Malaikat hafazah ni jin, ada tak Tuhan jadikan malaikat hafazah? Itu ulama berbeza pandangan. Faham tak ke? Malaikat hafazah 2 malaikat tu lah. 2 malaikat yang menjaga anak Adam. Tapi dah kitab ni tidak datangkan malaikat hafazah. Kemudian malaikat hafazah ni dengan kita ni duduk di mana 2 malaikat ni? 2 malaikat hafazah ni duduk di mana? Duduk di mana malaikat hafazah ni? Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam ni. Ada kata duduk di tengkok, duduk di dagu, duduk di 2 bibir mulut, duduk di duduk di mana ni? Duduk antara 2 taring. Gitulah. Dia ada 5 pandangan. Malaikat yang menjaga anak Adam ni duduk di mana? Di tubuh kita ni. 2 malaikat tu. Tapi dalam kitab Faridah ni tidak dibicarakan berkaitan dengan malaikat hafazah. Pada ni. Jadi malaikat hafazah ni ketika duduk, malaikat ni duduk belah kanan 1, belah kiri 1. Kalau berjalan, 2 malaikat ni depan 1, belakang 1. Kalau tidur, 2 malaikat ni di kepala 1, di kaki 1. 2 malaikat hafazah ni lah. Malaikat yang menjaga anak Adam. Tapi malaikat menjaga anak Adam ni pada zahir lah. Hakikatnya Tuhan belaka. Ada ni. Malaikat yang menjaga anak Adam. Macam malaikat kuasa. Itu bicara zahir. Macam ginilah. Mak ayah jaga anak-anak. Gitulah. Ni jaga. Ada tugas masing-masing lah. Jaga-jaga tu asbab. Pegang kita Tuhan belaka. Ini saya biasa ulang ni. Biasa peringat. Bukan apa. Maknanya sebagai pengajaran. Masa COVID dulu kan, antara yang ayat yang digunakan, kita jaga kita. Atau ayat yang digunakan. Dah, kan gitu? Mana pakai slogan ke apa panggil gitu? Slogan. Kita jaga kita tu kan. Ada tu kan ceramah kata, itu kalimah syirik. Mana kita jaga kita? Allah jaga kita. Ni nak kena terajang ni. Syirik dia kata.
Lepas tu malaikat hafazah ni bukan jaga anak Adam. Malaikat boleh bekah. Malaikat ada kuasa. Boleh memelihara anak Adam. Boleh jaga anak Adam. Ada ni. Duduk belah kanan, duduk kiri, duduk depan, duduk belakang. Tidur, duduk di kepala, di kaki. Malaikat hafazah ni. Ada. Ni daripada mula jatuh benih dalam rahim ibu, sudah diwakilkan dua malaikat hafazah. Sampai ke mati. Lepas mati dua malaikat ni, duduk di kubur pula. Kalau mayat tu beriman, malaikat ni akan bertakdis, bertahlil, bertakbir, bertasbih. Kalau mayat ni kafir, malaikat dua ni akan melaknat sampai kiamat. Tapi malaikat ni boleh bekah ke nak jaga-jaga? Yang kita jaga kita tu asbab, sama-sama jaga diri. Ni dia kata perkataan syirik. Lepas tu saya sebut sebagai peringatan jahilnya, tak fahamnya. Bak pegangan, bak asbab. Pada ni. Tak ada salah pun. Kan dalam borang tu ada kan. Bapa. Sengkang ibu. Sengkang penjaga. Potong penjaga tu. Syirik mana ada penjaga? Allah jaga. Ke mana? Tu saya kata tu. Orang mana-mana kerja jaga, syirik kan? Kerja jaga. Kan kerja jaga ni kan tugas dia jaga kan? Ke tugas dia tidur? Jaga. Jaga sekolah, jaga harta benda sekolah. Ikutlah. Jaga ni pejabat, jaga harta benda pejabat. Kamu boleh bekah ke nak jaga harta benda sekolah? Kamu bekah ke nak jaga harta benda pejabat? Nak jaga. Pada ni. Tiba-tiba kita jaga kita. Ni orang ceramah ni. Kita jaga kita jadi kalam syirik. Allah kata berat sungguhlah. Mula-mula dulu takut ke COVID syirik. Orang ceramah kau? Takut akan Allah itu akidah, dia kata. Takut akan Allah sifat mahmudah, khauf dan raja. Dan kita pernah berhati sifat mahmudah yang kedua. Sifat mahmudah yang pertama taubah. Sifat mahmudah yang kedua takut akan Allah. Tiba-tiba takut akan Allah akidah. Takut akan syirik, takut akan qawi syirik. Allah kata pelik. Dah kenapa nak takut akan qawi makhluk tak bekah. Dia takut ni benda ittirar, bukan benda ikhtiari. Faham tak ni? Takut berani benda ikhtiari ke? Boleh pilih. Boleh pilih buat berani. Boleh pilih buat takut. Boleh pilih. Tanya ke puang lah senang. Boleh pilih buat berani. Allah buat berani sikit. Boleh buat berani. Ada ni. Kalau takut kepada makhluk syirik, tanya ke puang lah. Takut serba-serbi. Duk seorang takut punya suruh serah, takut. Tengok orang muka orang jahat aku. Takut serba-serbi ke makhluk. Makhluk yang bekah ke? Kalau takut ke qawi kerana takut ke makhluk tu syirik, tanya ke perempuan pacak pun takut berjerit lanai. Pacak ni takut ke geli? Takut ke geli? Takut. Geli tu iyalah geli. Ke mana? Tu pacak tu. Berlari tak jijak kaki di tanah. Apa benda tu? Ya tak kira takut ke geli tak kira lah. Tapi takutlah orang panggil. Boleh takut ke qawi syirik sebab tak takut kepada Allah Ta'ala. Kata pelik-pelik sungguhlah. Padahal takut tu benda ittirari. Benda yang bukan ikhtiari, tak ada hukum pun. Tak ada salah sikit abuk pun sebab itu bukan kita memilih. Dah. Benda ittirar.
Tiba-tiba tak ada salah apa-apa pun, takut pada Covid, syirik. Ni faham tak ni? Orang ceramah agama. Karut-marut kita jaga kita pun kalam percakapan orang syirik. Malaikat hafazah jaga anak Adam. Tapi hakikinya hak Tuhan belaka. Atau pegangan tetap ada hak tunya. Tapi dalam kitab Faridah ni, malaikat hafazah tidak didatangkan. Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang mendengar aras sahaja didatangkan. Kemudian pergi pula kepada, dan setengah daripada mereka itu malaikat, mereka yang wajib ketahuikan mereka itu atas jalan tafsir. Sebahagiannya kita wajib mengetahui dan beriman atas jalan tafsir, atas jalan terperinci. Setengah laginya atas jalan ijmal. Setengah atas jalan tafsir, setengah atas jalan ijmal. Atas jalan tafsir setengah tu 10. Setengah laginya atas jalan ijmal. 10 juga ada. Dah setengah. Setengah malaikat wajib diketahui atas jalan tafsir. Setengah. Jadi baki setengah atas jalan ijmal. Kalau setengah tu 10, setengah lagi. Apa dah ni? Setengah ni sebahagian, bukan setengah bagi dua. Sebab malaikat makhluk Allah yang paling banyak sekali. Campur semua makhluk-makhluk, campur manusia, campur jin, campur syaitan, ramai malaikat lagi ni. Ada ni. Hak banyak-banyak tu atas jalan ijmal kita wajib imani. Setengah daripada mereka itu, malaikat hak banyak tu, yang wajib kita atas jalan tafsir 10. Dah tadi kata banyak sangat malaikat. Kenapa setengah hak wajib diketahui atas jalan tafsir ni 10 je? Tak bukan setengah bagi 2. Panggil apa? Sebahagian tau. Dia panggil sebahagian. Sini tulis setengah. Dan kita, percakapan kita kan, kalau setengah tu bukan separuh. Ada ni? Kita tak semitin separuh. Ramai mana mari? Setengah je. Setengah. Mana pun separuh. Macam kita ni. Setengah je ada hari ni. Setengah. Tadi mula-mula kelas perempuan 4 orang je. 4 orang je perempuan. Dok. Saya tadi nak balik daripada kelas subuh rumah tadi. Allah lah, pusing jalan nak balik. Tu pun mengaruh air dah kereta tu. Rasa masa macam tak siapa aku mau pagi ni. Dah dalam. Tempat tak ada, tempat ada air biasalah. Tapi hok ninggo jadi dalam. Naik sebelah bukit tu lah kat kaki air tu kan. Naik bukit kira okey. Nunggu air daripada atas pula. Rasa tu juga di. Tu kan ni. Orang kata kan bandar-bandar naik air kan. Tak naik air dah. Kita panggil setengah. Sebahagian lah. Bukan setengah. Mana? Bukan bagi 2. Lepas tu tadi nak mari tu depan klinik Losong. Ada pula wayar elektrik ke wayar apa tak tahulah, patah dia punya batang dia tu jatuh atas jalan. Lepas tu dok gerak pula kereta. Padang ngajar atas jalan ni dah kata dah tak apa dah. Sulaiman. Dah dia dekat dah situ. Lalu kot dalam sol lah, tak berani nak lukuk dalam ni. Lalu kot dalam ni nampak air longkang sol tu jadi penuh belaka dah. Tak berani nak lalu. Lalu kot dalam sol, lekat pula terbalik ke tiang elektrik ke wayar, tak tahu wayar apanya. Patah. Kata pagi ni dak dah lah kata ni pakai duduk sini dah. Dah lekat itu panjang pula kereta.
Ya. Kita panggil setengah. Setengah ada. Macam mana hari ni surah imam? Setengah je mari. Setengah ni separuh. Kita ni dah apa separuh ni? Suku dah apa kita hari ni? No. Separuh apa? Suku dah apa? Memang kalau kita perkataan kita sebut setengah tu separuh sungguh dah. Kalau sebut sebahagian. Kalau nak comel lagi, sebahagian kecil. Dan 10 malaikat ni dengan malaikat makhluk yang paling banyak, berapa bilion pun tak tahulah. Bilion ke trilion pun tak tahu. Pada trilion. Bilion ke trilion ke hanya Allah yang mengetahui. 10 ni sebahagian kecil lah kalau kita panggil kau. Tapi malaikat banyak tak banyak pun ada hingga jumlah dia pada ada hingga. Ada jumlah. Kalau kata 1 trilion pun ada jumlah. Ada hingga jumlah dia. Ada ni. Jadi 10 ni sebahagian, setengah. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangan. Setengahnya sifat 20. Setengah ke ayat kita. Sekarang ni setengah daripada malaikat wajib kita tafsir 10. Tapi malaikat trilion-trilion serah pada Allah. Allah yang Maha mengetahui. Pun sebut setengah. Macam mana dengan sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga bilangannya? Kita tu gitu juga. Dan setengah daripadanya 20 sifat. Setengah. Padahal sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangan. Itu ayat kitab. Setengah ni sebahagian. Ada ni. Setengah ni sebahagian. Dan ada malaikat yang banyak-banyak tu. Setengah daripada mereka itu. Mereka yang wajib ketahuikan mereka itu. Atas jalan tafsil. Atas jalan satu-satu. Berapa hak wajib dalam tafsir ni? Dan mereka itu malaikat yang wajib diketahui yang tafsir ni 10 malaikat. 10 di sini. Macam tu kita ajar tu. Ini dalam kitab Faridatul Faraid, dalam kitab Aqidatun Najim pun samalah. Atas jalan tafsir 10. Jadi malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah diketahui atas jalan ijmal. Tapi dalam setengah-setengah kitab yang lain, malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah wajib diketahui atas jalan tafsil juga. Tapi malaikat hafazah tak ada didatangkan dalam kitab Faridah ni. Hanya didatangkan malaikat hamalatul arsy yang menanggung arash. Makhluk Allah yang paling besar. Malaikat yang menanggung arah ni sebelum kiamah. Yakni pada masa sekarang 4 malaikat. Lepas ada kiamah jadi 8 malaikat. Jadi kita pun kena cerita jugalah. Malaikat hamalatul arsy dengan malaikat hafazah. Sebab malaikat hafazah ni dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ni. Jadi malaikat yang ni bagi hamba itu beberapa malaikat. Bagi hamba itu beberapa malaikat yang bergilir ganti. Daripada hadapan hamba, belakang hamba, memelihara mereka itu akan hamba daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran sebut malaikat hafazah. Yang mana malaikat hafazah ni tak bercerah tanggal langsung daripada hamba. Tak cerah tanggal langsung. Kalau malaikat katabah, katib, katibun, malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat yang mencatat kejahatan, tiga ketika, 3 tempat, 3 masa
malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat yang mencatat kejahatan ni akan terpisah daripada kita. Ada 3 ketika. Malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan ni terpisah daripada kita. Mana 3 ketika? Yang pertamanya ketika qada hajah. Ketika qada hajah, malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan akan berpisah daripada hamba ni ketika hamba qada hajah, sama ada buang air kecil ataupun buang air besar. Ketika bersetubuh, ketika mandi. Malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan ni akan berpisah daripada hamba. Ketika qada hajah, ketika bersetubuh, ketika mandi. Tetapi walaupun malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan ni berpisah daripada hamba, tetapi tidak tertegah. Malaikat ni nak mencatat kebaikan dan kejahatan sebab mereka, Allah Ta'ala beri pengetahuan kepada mereka. Pandai ni. Bukan pada masa qada hajah. Baru dengar orang ngajar. Masa qada hajah ni, malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan, dia akan terpisah daripada hamba. Pada masa jambang tengah berok ni lah, kita pun share mengumpat. Share banyak-banyak. Sebab malaikat yang mencatat kebajikan ni tak ada dengan kita ni. Bila lagi masa berok ni? Masa berok ni duk share umpatan. Nanti lepas dia berok, tak boleh ni nanti malaikat catat. Dah. Walaupun malaikat yang mencatat ni terpisah daripada anak Adam, ketika qada hajah, ketika bersetubuh, ketika mandi, mereka masih lagi boleh mencatat kebaikan dan boleh mencatat kejahatan sebab tidak tertegah daripada mereka pengetahuan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak ceritanya, malaikat yang mencatat kebajikan kejahatan pun ada 3 terpisah daripada hamba. Malaikat hafazah sama sekali tidak pernah terpisah daripada hamba walaupun ketika qada hajat. Ini kedudukan malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga anak Adam. Walaupun kita faridah nak cerita, tak apalah. Dan memang dah setengah pandangan, malaikat yang mencatat ni wajib diimani atas jalan tafsil juga. Sama dengan malaikat hamalatul arsy. Tapi dah kita selama-lama kitanya. Selama-lama kitanya malaikat 10 je. Malaikat 10 je yang kita tahunya. Malaikat hamalatul arsy, kita tak tahu langsung 4 malaikat yang menengok aras. Lepas kiamat jadi 8, tak tahu langsung. Tak apalah. Dalam kitab faridah ni pun samalah. Hak wajib diketahui atas jalan tafsirnya 10 malaikat. Malaikat hamalatul arsy tidak dinyatakan, tapi kitab faridah sebut malaikat menengok arah. Jadi malaikat menengok arah ni wajib diimani atas jalan tafsir ke ijma'? Tidak cerita. Tapi atas jalan tafsir ni 10. Berarti malaikat hamalatul arsy wajib diimani atas jalan ijman. Ada kitab faridah. Tapi setengah-setengah pandangan tak. Malaikat 10 ni wajib diketahui, diimani atas jalan tafsir satu-satu malaikat, bukan atas jalan ijmal. Situ ada 2 pandangan. Tapi kalau kita ni setakat tahu malaikat 10 yang kita imani atas jalan tafsir pun okeylah. Okey dah tu. 10 malaikat. Mana 10 malaikat ni? Badal. 4 kepala-kepala yang dahulu. 4 sekarang ni. Dan mereka itu malaikat yang wajib diketahui dan diimani atas jalan tafsir 10 malaikat. Koma tak kalau rumi? Koma.
Mana 10 ni? 4 kepala-kepala yang dahulu. Mana 4 kepala-kepala yang dahulu? 4 ketua-ketua malaikat yang dahulu. Mana tu malaikat yang dahulu? Saya bicara dahulu kan? Mana yang dahulu? Dan bahawasa kepala-kepala mereka itu, ketua-ketua malaikat ni 4. Iaitu 4 Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Ni 4 ni. Ini wajib diketahui atas jalan tafsil. Kepala 4 kepala-kepala yang dahulu. 4 kepala-kepala. 4 kepala yakni ketua malaikat yang dahulu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ni 4 ketua malaikat ni yang mentadbir alam, yang mengatur perjalanan alam. 4 malaikat ni. Tadbir ni majazi. Letak je. Mudabbir hakiki Allah Ta'ala. Yang tadbir hakiki Allah Ta'ala lah. 4 tu malaikat ni dia mentadbir alam. Majazi letak pada zahir je. Jadi samalah juga. Kan kita manusia ni kan pentadbir. Dia ada pentadbir masjid. Dia ada pentadbir harta. Dia ada pegawai takbir. Takbir tu pada zahir. Yang takbir hakiki Allah Ta'ala. Tak ni. Ni kalau orang salah pengajian kok. Takbir ni. Hak Tuhan belaka. Duk takbir. Duk susung. Duk rancang. Duk takbir. Kerja Tuhan belaka takbir. Nabi SAW bersabda. At-tadbiru nisful ma'isyah. Nabi kata. At-tadbiru nisful ma'isyah. Tadbir, susung atur, rancang. Setengah daripada kehidupan manusia. Tadbir lah, kena atur, kena susung. Macam mana Nabi nak hijrah ke Madinah. Nabi takbir, Nabi susung, Nabi atur. Nak lalu jalan biasa ke nak jalan yang lain? Kalau lalu yang biasa, jadi orang kafir Quraisy ni nak pergi Madinah. Jalan tu. Nabi lalu kok jalan lain. Kemudian ada pula pemandu yang tukang tunjuk jalan. Tapi pemandu ni pula bukan hak beriman dengan Nabi SAW. Yang dijadikan sebagai pemandu tu orang kafir. Tengok. Tapi nak ceritanya, Nabi nak hijrah ke Madinah, Nabi tadbir, susung, atur. Nak keluar daripada rumah, nak tinggal siapa di tempat tidur Nabi. Cari juru pandu, tunjuk jalan nak pergi ke jalan mana ni, nak pergi ke Madinah. Pada ni. Ini tadbir. Nabi tak boleh ke? Ya Allah, sampailah aku ke Madinah. Nuh, Sidratul Muntaha ketika Mi'raj tu boleh sapa Nabi. Dah. Isra' lagi ke Baitul Maqdis, Mi'raj lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi boleh apa? Nak pergi Madinah. Allahumma ajalah. Siapa Madinah? Tapi syariat macam mana Nabi atur perjalanan syariatnya macam mana? Kalau Nabi Allahumma sapa, lepas tu kita ummah Allahumma tak sapa. Lepas tu kita nak rancang macam mana? Sebab tak ada yang diajak oleh Nabi. Pada ni. Apa Nabi ajar? Ni. Makan Nabi ajar. Nabi tak makan pun apa. Sebab Nabi makan syurga dah. Tak perlu makan makanan dunianya. Pada ni. Tapi tak. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur. Buat perbuatan sebagai manusia biasa. Sebab nak ajar kepada ummah. Kamu buat begini. Oh, kalau Nabi mukjizat belaka. Lah. Bila nak ceritanya, Nabi nak hijrah ke Madinah, Nabi atur. Macam mana? Tadilah daripada mulanya, nak ganti siapa tempat tidur Nabi SAW.
Tu mana? Tadbir adalah syariah. Tu ada kitab Isqatut Tadbir. Gugur takbir. Tu bicara hakikat. Itu kan bicara syariat. Tanwil qulub fi Isqatit Tadbir. Gugur tadbir. Itu bicara hakikat. Baca kita hakikat, tak ada tadbir. Orang apa dengar, macam mana tak ada tadbir ni? Kita nak mari Sulaiman ni, tak ada tadbir? Tak ada. Tiba-tiba mongeng gitu, bawa kereta siapa gitu? Dok, siap dengan mandi. Nak pakai baju mana? Minggu lepas pakai dah baju ni, minggu ni kena pakai baju lain pula. Tu tadbir tu. Tadbir. Dah, kalau dah air naik, nak pergi ikut jalan mana? Nak pergi ikut jalan mana? Kena tadbir. Tanya orang, ikut jalan ni boleh lalu ke tak? Walah, air banyak mana sekalipun, dalam mana sekalipun, hak Tuhan belakangnya, air tak payah bekas. Hak langgar air tu. Holah Allahumma langgar air. Hilang dengan atak-atak, timbul kat depan pula. Tak apa, tak jadi gitu. Jangan main. Mak haji nak pergi mana air dalam ni? Allahumma. Dia pun berjalan. Tergelang dengan atak-atak kereta, timbul kat depan. Tu baru ya. Mana? Tadbir lah. Nak pergi kot ni, Allah sibuknya jalan. Pusing kat belah sana pula. Pusing belah sana pula. Apa apa tu? Tadbir. Susung atur. Tapi hakikinya, hak Tuhan belaka pegangan. Ada ni. Jadi 4 malaikat ni, dia mentadbir alam. Pada zahir hakikinya, semuanya daripada Allah. Jadi 10 malaikat yang wajib diketahui atas jalan tafsirnya 10 malaikat. Mana 10 ni? 4 kepala paling dahulu dan Munkar dan Nakir yang bertanya keduanya akan segala orang mati. Mana Munkar, Nakir tanya akan orang yang mati. Muka nakir inilah yang tanya orang beriman, yang tanya orang yang fasik banyak dosa, tanya orang yang kafir. Muka nakir belaka. Ini pandangan muktamad. Tapi berbezalah rupa malaikat ni, berbezalah cara tanya pada ni. Tapi muka nakir belaka. Orang beriman muka nakir tanya. Ada kata tanya 3 hari. Gitulah. Kemudian tanya bab apa. Tanya bab akidah permulaan dia. Dimulai dengan Marabbuk. Siapa Rabb kamu? Orang yang ada akidah boleh jawab Allahu Rabbi. Allah Tuhan aku. Apa makna Allahu Rabbi? Allah Tuhan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Itu asas kepada tauhid rububiyah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, hak ni perbuatan malaikat secara mutlak. Ini perbuatan syaitan secara mutlak. Ini perbuatan jin secara mutlak. Ini perbuatan manusia secara mutlak. Ini orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Lucu tauhid rububiyah. Nak jawab Allahu Rabbi macam mana? Lepas tu Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Lucu Allah sebagai Rabb kalau seumpama tu. Pada ni. Tanya bab akidah. Mana orang beriman ke orang yang banyak dosa kafir ke muka nakir belaka. Tapi setengah pandangan dia kata muka nakir ni kasar. Tanya soalan keluar berapi. Faham tak ni? Pada muka nakir ni. Tanya orang yang banyak dosa, tanya orang kafir je. Orang yang beriman, malaikat lain pula. Mubashirun wa bashir. Malaikat lain. Ini panggil da'if lah. Pada muktamad, muka nakir yang tanya. Muka nakir tanya ni ada. Yang muka nakir tanya, ada yang satu daripada malaikat ni yang tanya. Dia tak sama lah juga. Ada dua-dua sekali tanya.
Ada dua-dua sekali tanya. Ada muka saja tanya. Ada nakir saja tanya. Dah mati ramai ni. Muka nakir nak tanya macam mana? Dah mati ramai. Pada ni. Macam Israel lah. Cabut nyawa. Cabut macam mana? Orang mati ramai setiap saat. Tak setiap saat. Jangan cerita setiap hari. Jangan cerita setiap jam. Setiap saat. Ramai mana mati? Lepas tu Israel nak cabut nyawa. Sempat ke Israel cabut nyawa? Dah setiap saat. Setiap detik tu ada orang mati. Macam mana ni contoh ni. Ni musibah ni. Kapal terbang meletup. Di dalam tu ada 300-400 orang. Di saat yang sama mati. Lepas tu bukan ni Israel nak cabut nyawa macam mana? 400 orang ni. Mana? Hak tu hak setempat, satu dunia. Jauh-jauh. Setiap saat mana mati. Macam mana Israel nak cabut nyawa? Ni muka nakir ni. Orang mati ramai. Macam mana muka nakir nak tanya ni? Ya, memanglah setengah pandangan. Muka nakir ni memang dua malaikat je. Yang bertanya dua tu je, muka nakir je. Tapi sebab muka nakir ni besar. Sempat tanyalah bagi malaikat yang besar. Kata setengah, yang bertanya soalan tu ramai malaikat. Muka nakir ketua. Pada ni sekarang yang mati tu ramai. Yang mati tu ramai. Jadi muka nakir ni dua je. Dua je. Dah tanya tu satu dunia tu. Dua je. Dua je yang tanya. Lepas tu sempat. Besar. Dia besar malaikat ni. Mana setiap saat malaikat muka nakir dua ni lah yang tanya. Satu pandangan. Ramai malaikat yang tukang tanya dah di alam barzah ni. Muka nakir tu ketua dia. Sama juga dengan cabut nyawa. Satu pandangnya Israel satu yang cabut nyawa. Dah ramai Israel besar. Dia bercabut seketok. Satu pandangan, ramai malaikat cabut nyawa. Israel ketua. Dia ada dua pandangan lah. Ada ni. Doklah. Hak nak kena tanya sekarang ni. Hak mati ni, ramai mana yang nak kena tanya? Yang mati pula saya saah, ramai mana yang mati? Yang mati, Israel cabut nyawa. Hak alam barzah, muka nakir yang tanya soalan. Yang mati ramai saat di alam barzah pun ramai yang kena tanya. Nak tanya macam mana? Satu jawapannya malaikat besar disempat tanya, disempat cabut nyawa satu dunia. Muka nakir tu malaikat yang besar, dia sempat tanya mana-mana orang mati di masa yang sama. Itu satu pandangan lah. Satu pandangan malaikat yang tanya di alam barzah ramai. Ketuanya muka nakir. Malaikat yang cabut nyawa pun ramai. Yang ketuanya Israel. Gitulah. Dan Ridwan yang menunggu syurga. Malik Zabaniyah yang menunggu neraka. Ini semua ni ketua-ketua belaka. Ridwan yang menunggu syurga, Malik Zabaniyah yang menunggu neraka. Yang tak pernah senyum. Nak senyum macam mana? Tunggu neraka hok panas. Senyum macam mana? Dan Raqib dan Atid. Satu pada kanan mukallaf yang baligh serta berakal. Kanak-kanak tak ada Raqib Atid. Orang gila tak ada Raqib Atid. Raqib Atid ni satu pada kanan mukallaf dan satu pada kirinya kiri mukallaf, orang yang baligh serta berakal, menyurat mereka itu.
Menyurat, mana menulis. Akan sekalian kebajikan dan sekalian kejahatan. Kejahatan ke, benda yang sia-sia ke, hingga hatal anin fil marab. Hingga hok ngeluh pada masa sakit tu pun, malaikat akan catat. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ni hok kita biasa duduk belajar. Roki belah kanan, Atik belah kiri. Hak ni yang kita biasa belajar gitulah. Tapi pandangan yang muktamaknya, Roki Atik sebelah kanan, Roki Atik sebelah kiri. Roki Atik sebelah kanan, Roki Atik sebelah kiri. Ada ni. Sebab dalam ayat Al-Quran, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bertutur ia daripada satu perkataan, melainkan di sisinya Raqibun atidun. Raqibun wa ati ke raqibun atidun? Raqibun atidun. Raqi ati. Tuhan tak kata raqibun wa ati, raqib dan atid. Ada. Raqibun atid. Mana raqi ati belah kanan, Roki Atik belah kiri. Dan Roki Atik ni pula, setengah pandangan bukan nama bagi malaikat yang mencatat. Bukan nama bagi malaikat yang mencatat. Roki Atik ni sifat bagi malaikat yang mencatat. Sifat bagi malaikat yang mencatat. Sifat dia raqib. Apa dia raqib? Hafiz, yang memelihara. Atid, apa dia atid? Hadir, yang sentiasa hadir. Sifat bagi malaikat, malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Bukan raqib nama malaikat, belah kanan pula duduk. Atid nama bagi malaikat, belah kiri pula duduk. Tapi dalam kitab kita ni pakai pandangan Roki, malaikat belah kanan catat kebaikan, Ati malaikat belah kiri catat kejahatan. Mana ada kitab Faridah kita. Tak apalah. Tapi ada pandangan dak. Belah kanan satu malaikat, sifat dia Roki, Ati. Belah kiri malaikat yang mencatat kejahatan, sifat dia Roki, Ati. Raqibun atid. Malaikat yang menjaga, malaikat yang hadir. Sebab raqib makna dia hafiz, yang menjaga. Atid nama dia hadir, yang hadirlah. Malaikat katabah, katibun. Malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat yang mencatat kejahatan. Kemudian catatan kebaikan, catatan kejahatan, catatan yang berasingan, catatan yang lain-lain. Catatan yang lain-lain antara catatan kebaikan dengan catatan kejahatan. Tapi kalau kita duk pegang macam kitab Faridah ni, sama macam sama-sama dah. Malaikat nama dia Raqib, belah kanan catat kebaikan. Malaikat namanya Atid, belah kiri catat kejahatan. Okeylah. Itu pada satu pandangan. Pada ni ada pandangan tidak. Raqib, Atid sifat bagi malaikat yang mencatat kebaikan sebelah kanan satu, malaikat yang mencatat kejahatan belah kiri satu. Sifat dia Raqib,
Atid. Ada gitu. Selesai hak 10 malaikat yang wajib diimani atas jalan tafsir. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Ini hak rukun iman lah ni. Rukun yang kedua, malaikat. Nak masuk pada rukun iman yang ketiga, kitab pula. Yang mana beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, semua ni termasuk akhir sekali beriman dengan hari kesudahan, kesemuanya masuk di bawah beriman dengan Rasul. Masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Nabi cerita malaikat, beriman. Nabi cerita kitab, beriman. Nabi cerita rasul-rasul yang lain, beriman. Nabi cerita bab hari akhirah, beriman. Jadi kesemua tu masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asas kepada iman adalah beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi SAW. Aqaidul iman yang 50. Itu asas dia. Baru turun pada kitab dan malaikat, kitab akhir dalam kitab faridah ni hari kesudahan. Itu semua masuk di bawah beriman dengan Rasul, masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam.